Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Sarawak Multimedia Authority SMA muncul pemenang tempat pertama dalam pertandingan Anugerah Inovasi Ekonomi Digital 10+3 ASEAN tambah China, Jepun dan Republik Korea Selatan dengan penyertaan sistem operasi Bandar Pintar Sarawak. Penyertaan SMA dalam pertandingan tersebut diketuai Tan Chi Kang bersama Dulcie Pana, John Wong dan Alexander Chu sebagai ahli pasukan utama yang lain. Anugerah tersebut telah disampaikan semasa Forum Inovasi Ekonomi Digital 10+3 2021 pada 8 Disember lepas dan kini diserahkan kepada pengurusi SMA Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg oleh Pengurus Besar SMA Dr. Zaidi Razak bersama ahli-ahli mesyuarat SMA di Pejabat Premier Sarawak, Wisma Bapak Malaysia Kuching pada Jumaat. Pertandingan tersebut telah dianjurkan Akademi Teknologi Maklumat dan Komunikasi China bersama Jabatan Perindustrian dan Teknologi Maklumat Wilayah Yunnan melibatkan lebih 200 penyertaan dan 26 finalis dari negara-negara Asia, China, Jepun dan Korea Selatan. Menurut Tan, penyertaan SMA meliputi inisiatif masa lalu, masa kini dan masa hadapan, terutamanya yang berkaitan dengan Pelan Induk Bandar Pintar Kuching yang dilancarkan Premier Sarawak pada 5 Oktober tahun lepas. Katanya sistem operasi Bandar Pintar Sarawak ialah model Sarawak untuk melaksanakan bandar pintar berorientasikan perkhidmatan kepada rakyat dan ianya akan menjadi ekosistem yang sangat komprehensif yang terdiri daripada komponen perkakasan, perkhidmatan kongsi, perkhidmatan pengguna akhir dan tadbir urus. Sementara itu, Dr. Zaidi menyifatkan anugerah berprestis itu akan memberikan jaminan besar terhadap pelbagai usaha yang dilakukan Sarawak dalam memperkasakan pendigitalan dan ekonomi digital. Ujar beliau adalah penting untuk semua pihak memahami serta berkongsi semangat dan komitmen yang sama dalam mengambil bahagian secara aktif dalam pendigitalan dan perjalanan ekonomi digital Sarawak. Berita selanjutnya, Gardenscape Sarawak 2022 telah mendapat sambutan yang menggalakkan dalam memperkasakan minat baru usahawan kepada sektor pertanian yang sekaligus menghasilkan produk makanan tempatan bagi merealisasikan hasrat kerajaan menjadikan Sarawak negeri pengeksport makanan bersih dan produk makanan menjelang 2030. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Maclean Ben alias Martin Ben berkata, pandemik COVID-19 telah memberikan kesan yang negatif kepada pelbagai sektor. Ujar beliau lagi, situasi ini turut menggalakkan masyarakat mengambil bahagian dengan hobi baru seperti bertani dan berkebun bagi mewujudkan kesedaran alam sekitar dan mengurangkan beban kewangan. Agriculture Sarawak Agro Fund SAF has programs offering grants and loans to farmers to start their businesses or to expand their businesses. In fact, our Right Honourable Premier, Datuk Patinggi Abang Johari, has recently announced additional fund for further development and modernisation to modernise the state's agriculture sector. Therefore, I encourage those who are planning to expand their farming investment to check it out with the Ministry of DOA. Beliau berkata demikian ketika hadir menyempurnakan perasmian Gardenscape Sarawak 2022 di City One Mega Mall pada Jumaat. Tambah beliau lagi, Kerajaan Sarawak juga turut menyediakan Sarawak Agro Fund SAF yang menawarkan geran dan pinjaman kepada petani baru untuk memulakan perniagaan. We really want to encourage the younger generation to get into the farming business using modern technologies, precision farming, and the SAF or Sarawak Agro Fund can definitely help in this area. Other reason for the state to encourage more agriculture and farming businesses is so that we can become quality and quantity food producer ourselves, instead of relying heavily on imported food and produce. This is of course in line with the government's goal of being the net exporter of food, net food and food product exporter by 2030.
Expo selama 3 hari itu bermula pada 25 hingga 27 Mac di City One Mega Mall itu menyajikan pelbagai program sampingan termasuk demonstrasi memasak dari Universiti UCSI, ceramah penanaman tanpa tanah dan demonstrasi oleh Toklan menunjukkan muatai aktiviti mewarna bagi kanak-kanak dan cabutan bertuah. Berita seterusnya, bermula 1 April ini, permohonan untuk masuk ke Sarawak sudah tidak perlu mengisi Enter Sarawak serta e-Health Declaration Form (EHDF). Sebaliknya, pengembara dari luar negara hanya menggunakan aplikasi MySejahtera. Selanjutnya, perlu mengisi maklumat mereka pada ikon Traveller dalam aplikasi tersebut. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Transformasi Luar Bandar Datuk Iqbal Hinjowik berkata, di Miri, penerbangan antarabangsa hanya melibatkan penerbangan dari Singapura ke Miri dengan 2 penerbangan setiap minggu. Ketibaan pengembara dari luar negara yang akan tiba di lapangan terbang Miri adalah membabitkan penerbangan Scott dari Singapura ke Miri iaitu pada setiap Rabu dan Sabtu. Beliau berkata demikian semasa mempengerusikan mesyuarat persediaan dan lawatan ke lapangan terbang Miri LTM pada Khamis. Datuk Iqbal Honi yang juga Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak turut melakukan lawatan ke Balai Ketibaan Lapangan Miri bersama Residen Bahagian Miri Abdul Aziz Muhammad Yusof serta agensi berkaitan di bawah Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri bagi meninjau keperluan serta kesiapsiagaan agensi terlibat di fasiliti tersebut. Berita diteruskan dengan projek transformasi luar bandar RTP bagi membina baru Benteng Hakisan di Kampung Terusan Jaya bernilai RM270,000 dijangka siap pada Julai ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan telah mengadakan lawatan ke Kampung Terusan Jaya bagi memantau perkembangan projek tersebut pada Selasa. Lawatan tersebut turut disertai agensi pelaksana Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak DID bersama dengan Wakil Setiausaha Majlis Daerah Lunduk Eva Natrah. Terlebih dahulu, Azizul telah menyerahkan tapak projek transformasi luar bandar RTP bagi menaik taraf Taman Rekreasi Sematan kepada kontraktor di Lantek Taharah Mafah Sdn Berhad di Pekan Sematan. Berita di Saratok, semua pihak termasuk ahli Majlis Daerah Saratok MDS diminta bekerjasama dan memainkan peranan bagi menjelaskan segala perancangan projek pembangunan kepada penduduk supaya projek dapat dilaksanakan dengan jayanya. Gesaan itu disuarakan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalaka Muhammad Duri dan Adun Kabong Muhammad Cikadir semasa sesi libat urus bersama ahli MDS di Bilik Mesyuarat Bangunan Perpustakaan Saratok pada Rabu. Dalam sesi tersebut, beberapa perkara telah dibincangkan berkenaan pelaksanaan projek transformasi luar bandar RTP di bawah kendalian MDS selaku agensi pelaksana. Kedua-dua adun itu juga menzahirkan penghargaan kepada MDS kerana telah memainkan peranan melaksanakan segala projek sedia ada dan dirancang dengan lancar dan teratur. Di Serikei pula, Biro Agama Pemadam dengan kerjasama Jabatan Agama Islam JAIS Serikei telah mengadakan seminar pembangunan keluarga kesedaran penyalahgunaan dadah bertempat di Pusat Inovasi Serikei SIC pada Khamis. Program penangguhan rasmi seminar itu telah dihadiri Ketua-Ketua Kaum dan Masyarakat KMKK bersama penjawat awam serta badan bukan kerajaan NGO dan disempurnakan Timbalan Residen Pejabat Residen Bahagian Serikei Abang Muhammad Porkan Abang Budiman. Dalam ucapannya, beliau berkata tugasan membasmi penyalahgunaan dadah bukan terletak di bahu kerajaan sahaja, malah kerjasama daripada semua pihak juga diperlukan. Dalam pada itu, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Peringkat Negeri Sarawak telah merancang pelbagai program dan aktiviti bagi mencapai objektif serta membantu kerajaan untuk merealisasikan Malaysia bebas dadah. Yang maklum, Biro Agama Persatuan Menjaga Dadah Malaysia ini Pemadam Peringkat Negeri Sarawak telah merancang berbagai program dan aktiviti bagi mencapai objektif dan membantu kerajaan merealisasikan negara sebagai Malaysia bebas dadah. Oleh yang demikian, kita berharap program seminar seperti ini akan menjadi medium yang berkesan untuk kita meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kesan dan bahaya penggunaan dadah dalam kehidupan di samping menjadi platform untuk
kita memberi bahasan tentang isu penyalahgunaan data. Selain itu, seminar itu turut diisi dengan ceramah kepentingan sokongan keluarga dalam proses pemulihan dadah yang disampaikan Pegawai Takbir Psikologi Majlis Islam Sarawak MIS. Laporan seterusnya, Majlis Islam Sarawak MIS telah mengumumkan kebenaran umat Islam menunaikan solat Jumaat, solat fardu, solat sunat, khutbah dan wirid selepas solat di masjid dan surau tanpa penjarakan fizikal bermula 1 April 2022. Susulan itu, wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS telah mendapatkan respon daripada orang ramai berhubung dengan pengumuman itu. Alhamdulillah, kami rasa sangat gembira dan lega lah sebab benda tu dah dihentikan oleh semua umat Islam. And then kita dah perlu bingung lagi lah untuk menunaikan solat di masjid ataupun surau. Walaupun kita dah diberi kelonggaran untuk menunaikan solat tanpa penjarakan sosial, kita masih belum menang dengan COVID tu. Jadi kita mesti patuhi juga segala SOP yang ditetapkan oleh kerajaan lah. Jadi kita pun mesti mula precaution untuk kita pun juga lah sebelum kita keluar untuk menunaikan solat ataupun apa-apa aktiviti. Alhamdulillah, Majlis Islam telah membenarkan papatkan sab bila 1 April tu dah mulalah, di mana surau-surau jemaah dah mula rapatkan saf lah. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.